Teknologi hijau. Teknologi hijau adalah satu aplikasi sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam semula jadi bagi menangani impak negatif aktiviti manusia. Teknologi hijau ini adalah teknologi yang rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi yang sedia ada. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kita telah menggunakan sumber-sumber yang ada seperti tenaga, air dan sebagainya. Secara umumnya, teknologi hijau ini memfokuskan kepada 4 kebaikan. Dari aspek tenaga, teknologi hijau ini merangkumi sumber tenaga seperti tenaga angin, air, solar, hibrid dan lain-lain yang bersumberkan alam semula jadi. Teknologi hijau ini terbukti lebih cekap kerana ia boleh menjana tenaga dalam pelbagai keadaan dengan kos yang amat murah, selamat dan mesra pengguna. Teknologi hijau ini juga dapat membantu dalam memelihara dan meminimumkan kesan buruk kepada alam sekitar, misalnya pencemaran udara, air, bunyi dan sebagainya. Perkara sebegini akan menjejaskan kualiti hidup rakyat sekiranya masalah tersebut dibiarkan berterusan. Bukan itu sahaja, teknologi hijau ini dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidupan, meningkatkan kualiti udara dan air, mengurangkan pembuangan bahan-bahan yang tercemar serta melindungi alam semula jadi. Amalan-amalan penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT hijau adalah amalan yang digunakan untuk penjimatan penggunaan tenaga elektrik dan memanjangkan jangka hayat penggunaan produk ICT. Contohnya, ICT hijau ini adalah amalan dari segi pengeluaran, penggunaan dan pelupusan barang komputer, alat-alat aksesori seperti monitor, tertikus, pencetak dan pelatan rangkaian secara berkesan, dan ianya mampu mengurangkan kesan yang akan terkena kepada alam sekitar. Seterusnya ialah rancangan bandar hijau ataupun green home. Perancangan sebegini adalah langkah awal ke arah pembangunan teknologi hijau secara mampan oleh pihak kerajaan. Contohnya, kerajaan menjadikan Putrajaya dan Cyberjaya sebagai bandar teknologi hijau, dan ini menjadi perintis kepada pembangunan bandar hijau seluruh negara. Langkah sebegini amat berguna kepada negara dalam usaha mengekalkan pembangunan negara yang lebih strategik dan mampu menyumbang kepada pemeliharaan alam sekitar dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Terdapat juga halangan dalam penggunaan teknologi hijau. Salah satu halangan dalam penggunaan teknologi hijau ialah kos. Hal ini disebabkan oleh projek teknologi hijau memerlukan banyak dana untuk pemasangan dan pelaksanaannya. Sebagai contoh, panel solar memerlukan manual pemasangan tertentu dan kos penyelenggaraan tahunnya juga adalah sangat tinggi. Dari segi masa pula, pengamalan gaya hidup hijau sering memakan masa atau perlu mengambil masa yang lebih bagi mereka yang benar-benar komited untuk mengamalkan kehidupan hijau. Misalnya, mereka perlu memakan makanan yang menyediakan produk pembersihan makanan buatan sendiri. Jadi, ianya akan mengambil masa yang lebih banyak atau lama berbanding dengan hanya membeli produk makanan yang biasa di kedai. Infrastruktur perumahan. Infrastruktur pula adalah merupakan satu set struktur yang bergabungan antara satu sama lain lalu membentuk satu rangka yang menyokong keseluruhan struktur tertentu. Infrastruktur juga dapat didefinisikan sebagai struktur asas atau kemudahan asas yang digunakan untuk membangun suatu masyarakat. Lazimnya, infrastruktur ini digunakan dalam konteks dua sistem sokongan, iaitu yang pertama adalah pengangkutan seperti jalan raya dan infrastruktur lain. Sistem sokongan yang kedua adalah kemudahan awam seperti bekalan air, elektrik, pembentangan telekomunikasi dan sebagainya. Di dalam infrastruktur perumahan, kita dapat melihat dua jenis persekitaran, iaitu persekitaran dalaman dan persekitaran luaran yang bertujuan untuk memberi keselesaan kepada masyarakat di samping menjaga alam sekitar daripada tercemar dengan menggunakan konsep teknologi hijau. Di dalam persekitaran dalaman, terdapat beberapa item yang penting seperti dinding, tingkap, pintu, bumbung dan lantai. Dinding bangunan atas rumah boleh dibina dengan berbagai kaedah menggunakan bahan-bahan yang berlainan seperti batu bata, batu kapur, batu ringan dan sebagainya. Dalam pengertian umum, dinding adalah sebahagian daripada bangunan yang berfungsi sebagai pemisah antara ruangan luar dengan bilik dalam. Selain itu, dia juga melindungi terhadap pencerobohan dan cuaca, penyokong bumbung dan sebagai pemisah ruang atau dengan bilik lain.
Manakala binaan dinding pula perlulah berpandukan kepada garis panduan sampul bangunan mengikut keefisienan tema dinding perlulah dibina dengan mengawal tema dalaman bangunan agar dapat memberikan keselesaan kepada penghuni dan dapat menjimatkan tenaga. Dalam persekitaran dalaman, tingkap boleh dijadikan sebagai ejen penedahan dan juga sebagai hiasan dalaman yang menarik. Saiz dan posisi tingkap perlulah bergantung kepada pertimbangan cahaya semula jadi. Pemilihan cermin tingkap pula perlulah kepada cermin tingkap yang bersesuaian dan dapat memberikan keselesaan kepada penghuni. Di samping itu, tingkap boleh dijadikan sebagai penedahan pada sampul bangunan semasa musim panas dan dapat mengurangkan pencahayaan terus ke ruang dalaman bangunan. Persekitaran luaran merangkumi jalan raya, bekalan air, pematungan dan elektrik. Jalan raya adalah merupakan jalan-jalan kecil atau jalan besar yang menghubungkan satu kawasan dengan satu kawasan yang lain. Perancangan pembinaan jalan raya perlulah mengambil kira aspek-aspek berikut seperti mengambil kira jalan keluar ataupun masuk yang menghubungkan sistem jalan luar dengan jalan dalaman untuk menyediakan kemudahan jalan raya kepada masyarakat di kawasan perumahan. Bekalan air pula disalurkan kepada bangunan atau perumahan pada kebiasaannya akan mengalami dua masalah kepada persekitaran, iaitu yang pertama adalah sumber yang tahap dan yang kedua adalah berkaitan dengan perbelanjaan pengurusan tenaga. Oleh itu, usaha untuk mengurangkan penggunaan tenaga untuk air adalah dengan mengadakan tangki simpanan yang besar untuk mengurangkan pengempanan serta berperanan untuk sentiasa mengawal suhu air panas pada kedudukan yang minimum untuk kegunaan domestik atau minuman. Jenis-jenis tenaga yang boleh dibawari. Tenaga salam diperolehi melalui pancaran cahaya matahari. Tenaga ini telah digunakan sejak berkurun lamanya untuk mengalirkan pakaian dan hasil pertanian seperti padi, koko, ikan api, ikan bilis dan sebagainya. Malaysia pula berpotensi untuk menjana tenaga salam kerana ianya menerima pancaran cahaya matahari selama 6 jam sehari. Kini terdapat 4 teknologi tenaga solar iaitu pemanasan udara untuk proses pengeringan, pemanasan air untuk menghasilkan air panas, pencahayaan melalui sinaran yang tiba di muka bumi dan pertukaran tenaga solar gelombang elektromagnet kepada tenaga elektrik. Tenaga hidroelektrik. Tenaga hidro merupakan tenaga yang dijana melalui kitaran semula jadi iaitu proses hujan, iaitu daya kuat ketika air turun dihasilkan secara sekata. Air yang melepasi turbin diserap kembali dan turun ketika hujan menyebabkan proses ini sentiasa berterusan untuk membekalkan kuasa. Pembangunan tenaga hidro ini pula pada masa yang sama dapat menguruskan sumber air negara dengan lebih efisien daripada terus dicemari. Itu tenaga angin. Tenaga angin juga digunakan untuk menghasilkan elektrik. Angin yang bertiup kuat akan memusatkan bilah kipas pada turbin angin. Bilah kipas akan menggerakkan ganda yang disambungkan pada generator yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Akhir sekali, tenaga biomas. Tenaga biomas juga merupakan tenaga yang boleh diperbarui iaitu tidak akan habis. Tenaga ini sebenarnya telah digunakan sejak zaman purba lagi iaitu sebagai sumber tenaga untuk memasak, memanaskan badan, melebur lengan dan pembuatan senjata.
Biomas atau biogas merupakan bahan organik daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang merupakan satu-satunya sumber yang sentiasa tersedia daripada sistem kitaran biologi semula jadi. Teknik dan jenis pembangunan. Proses pembinaan meliputi segala aktiviti yang dilakukan di tapak binaan untuk memenuhi segala kehendak, lukisan dan penentu yang terkandung dalam satu dokumen kontrak biasa. Kemudian asas yang utama bagi sebuah bangunan ialah bekalan elektrik dan air. Kedua-dua ini amat penting bagi sebuah bangunan itu berfungsi. Kemudahan-kemudahan lain juga terdapat dalam bangunan. Antaranya ialah sistem penyawaan udara, lift, tangga yang bergerak, sistem penjaga kebakaran, telefon dan siarannya. Kemudahan-kemudahan lain juga amat diperlukan untuk melakukan keperluan bangunan bagi menjamin keselesaan. Kaedah pembinaan bangunan dalam industri pembinaan melibatkan dua kategori utama, iaitu kaedah pembinaan konvensional dan kaedah pembinaan moden. Antara ciri-ciri pembinaan konvensional ini ialah pembinaan bangunan konvensional yang merujuk kepada kaedah pembinaan tradisional. Selain itu, ia tidak menggunakan teknologi baru. Hal ini demikian kerana ia menggunakan kaedah buruh secara intensif. Pembinaan konvensional tidak lagi bergantung kepada kekuatan semata-mata kepada jumlah keseluruhan bahagian struktur atau anggota yang digunakan dalam sebuah bangunan, tetapi kekuatannya lebih bergantung kepada saiz komponen struktur yang digunakan. Pembinaan moden pula didefinisikan sebagai teknik pembinaan bangunan yang terkini dengan menggunakan kaedah pembinaan yang lebih sistematik dan sistem penjenteraan. Kaedah ini bertujuan bagi menawarkan beberapa faedah dan kelebihan berbanding kaedah tradisi. Jenis-jenis kaedah pembinaan moden ialah kaedah pembinaan cast in situ. Kaedah ini sesuai bagi negara di mana bilangan buruh tidak mahir, amat terhad dan tiada mesin berat atau Eco-home. Eco-home adalah struktur kediaman yang telah direka khas dan dibina mengikut prinsip-prinsip pembinaan hijau. Di samping itu juga eco-home pada kebiasaannya dibina dengan bermatlamatkan untuk mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar yang berlaku dan mengurangkan kesan negatif ke atas kesihatan manusia. Tambahan pula, eco-home juga turut termasuk dalam kategori yang begitu luas seni binanya yang berlandaskan atau lebih dikenali sebagai bangunan hijau, di mana kelebihan eco-home adalah bertujuan untuk mewujudkan sebuah bangunan yang bersifat cekat dan mesra alam. Ia juga tidak berbahaya dan dapat menjimatkan tenaga serta tidak membersihkan sumber alam yang ada. Dari segi kos pembinaan, eco-home ini pada kebiasaan dianggap mahal kerana semua jenis faedah dan bahan yang diperlukan juga adalah sama dengan pembinaan bangunan yang moden. Tetapi penggunaan eco-home ini sebenarnya lebih menjimatkan. Hal ini kerana eco-home berfungsi dan dapat diwujudkan dengan penggunaan struktur hijau seperti bangunan sekolah, masjid, pejabat, kilang-kilang dan rumah. Walaupun terdapat sesetengah pembinaan eco-home ini menggunakan kos yang amat tinggi, tetapi semasa pembinaannya banyak menyimpan tenaga dan tidak membazirkan sumber. Jadi kos yang dibelanjakan kebanyakannya adalah sama mahal dengan bangunan biasa, tetapi ia lebih menyebabkan dari segi penggunaan tenaga. Seterusnya, kelebihan eco-home ialah kecekapan tenaga. Dalam pembinaan eco-home ini mempunyai kelebihan yang besar untuk mengurangkan penggunaan tenaga yang terlalu banyak dan dapat membantu mengendalikan penggunaan tenaga yang lebih efisien. Satu kajian yang telah dilakukan telah membuktikan bahawa pembangunan eco-home yang dibinakan dengan menggunakan kayu dan memberi penyemat tanah dapat mengurangkan penggunaan tenaga berbanding dengan pembangunan yang diperbuat daripada batu, keluli atau bahan-bahan lain. Namun, dalam eco-home ini juga terdapat keburukannya. Dari segi kesukaran untuk mendapatkan bahan, pembinaan eco-home selain daripada menggunakan bahan-bahan dan tenaga semula jadi, kita juga memerlukan bahan-bahan yang khas yang lain. Tambahan pula, kebanyakan bahan-bahan yang diperlukan itu sukar untuk didapati, khususnya untuk pembinaan eco-home di luar bandar. Hal ini kerana bahan-bahan eco-home yang diperlukan adalah banyak terdapat di Amerika Syarikat. Malahan untuk mendapatkan kesemua bahan-bahan yang diperlukan amat sukar disebabkan oleh faktor jarak jauh dan juga faktor pengangkutan. Dari segi masa pula, penggunaan eco-home sebagaimana yang kita tahu adalah memerlukan masa yang agak lama. Hal ini demikian kerana masa untuk mendapatkan kesemua bahan-bahan yang diperlukan untuk penggunaan eco-home juga adalah agak lama.
Tambahan pula penggunaan alkohol ini memerlukan penelitian yang amat teliti untuk menghasilkan sebuah alkohol yang terbaik. Amalan hijau perlu dijadikan sebagai gaya hidup harian. Iya, macam pakai baju hijau, topi hijau, makan sayur hijau, dan dengar lagu hijau. Bukanlah ayah. Amalan hijau ini amalan berhemah dan berjimat dalam penggunaan api dan air. Amalkan 3R dan gunakan produk berteknologi hijau. Iya, ayah lawak aja tadi tu. Lampu kalau tak pakai, tutup. Gunakan lampu dan barangan elektrik yang menjimatkan tenaga. Air pula jangan dibiarkan menitik, membazir. Bila hujan, kita tadahkan air untuk membasuh kereta dan menyiram pokok bunga. 3R, reduce, reuse, recycle. Kurangkan penggunaan beg plastik. Amalkan penggunaan barangan kita semula. Kongsi kereta ke tempat kerja atau naik LRT. Kalau kita amalkan semua amalan hijau ni, ia akan dapat menjamin kesejahteraan hidup untuk generasi akan datang. Amalan Hijau. Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Pahit ketika